kita mari kira bercara berkenaan dengan hari ni, nak kecek buku sejarah Nabi Isa. Nabi Isa saat itu satu hari Maryam berjalan, tetap kala ia menghalakan pemandangannya ke hadapan, dilihatnya seorang pemuda yang lawa sedangkan berjalan mendekatinya. Tak peranjak Maryam dan terus memalingkan muka ke arah lain, lalu berkata, satu malaikat sana itu, Maryam berjalan temu seorang pemuda yang comel janguk. Sedangkan berjalan mari khorkat dengan Maryam, dengan Siti Maryam. Tak peranjaklah Maryam. Maryam pun terkejut dan terus memalingkan muka ke arah lain. Maryam pun paling ikut lain, janguk berdoa. Lalu berkata malaikat, Maryam, aku berlindung dengan Allah daripada engkau jika engkau orang yang takwa. Jawab pemuda, Maryam kata, aku berlindung dengan Allah daripada engkau jika engkau orang yang takwa. Jawab pemuda, iaitu malaikat sanin, aku adalah pesuruh Allah. Aku adalah pesuruh daripada Tuhan, kerana menganugerahkan engkau seorang anak lelaki yang bijaksana. Tuhan nak beri anak padamu, hai Maryam. Jawab malaikat dengan rupa pemuda. Seorang malaikat merupakan jadi seorang pemuda. Jumpa dengan Maryam. Maryam berkejut. Maryam pun paling kot lain. Lalu Maryam kata, aku berlindung dengan Allah daripada engkau jika engkau orang yang bertakwa. Pendek kata, mu tak usah mari dahulu kaca aku lah. Minta ya Allah pelindunglah daripada pemuda ni. Bimeh takut kena fitnah. Sebenarnya seorang malaikat merupa seorang pemuda. Jawab pemuda itu, iaitu malaikat jawab, aku adalah pesuruh daripada Tuhan. Aku ni suruh mari ni berjumpa denganmu ni. Tidak. Kerana menganugerahkan engkau seorang anak. Tuhan nak beri anak kepadamu. Anak laki-laki yang bijaksana. Malaikat kata ke Maryam. Dan Maryam pun jawab, macam manakah akan terjadi sedangkan aku tidak mempunyai suami? Aku nak beranak olah mana, hei pemuda? Aku tidak ada tok lelaki. Tidak. Maryam jawab. Dan aku tidak pernah berlaku corong. Aku tak biasa buat apa-apa yang Tuhan larang, dia kata. Jawab pemuda saat itu, iaitu malaikat, tetapi tiap-tiap suatu itu amat mudah apabila dikehendaki Allah SWT. Semua saat itu kehendaki Allah. Mu tak ada suami, tak ada apa saat itu pun kuasa daripada Allah. Tuhan nak suruh mu beranak, mu kena beranak. Ini kuasa Allah, bukan kuasa orang lain. Itu dia. Kemudian ia pun meniup sekali. Malaikat sana siup sekali ke baju Maryam. Siup di baju Maryam tu malaikat ni dengan rupa pemuda sana itu. Siup di baju Maryam. Dan terus hilang. Sudah dia capi, sudah dia siup pada Maryam sana itu, pemuda sana itu iaitu pemuda sana seorang malaikat yang diutuskan oleh Allah SWT untuk mari Maryam sana itu beranak seorang laki-laki yang bijaksana panggil. Tidak. Dengan tidak berkahwin, dengan tidak tidak ada laki-laki mengandung dengan sendiri, iaitu dengan dikurniakan oleh Allah SWT.
tu dia. Lalu tu malaikat sana siuk di baju Maryam. Tak usah bosan lah Maryam. Allah yang Maha Kuasa. Tuhan suruhmu beranak seorang laki-laki yang bijaksana, iaitu orang yang penuh dengan rupa parah, penuh dengan mukjizat-mukjizatnya. Selepas pada siuk, mereka siuk kepada baju Maryam saat itu, Maryam pun mengandung. Tengok nah. Ni nak ayat kuasa Allah SWT. Kita beriman teguh dengan Allah, semua kuasa Allah. Kalau Tuhan tak izin, tak jadi. Kalau Tuhan izin, jadi belaka. Hak pelik-pelik sana itu. Hak kita tak sempat nak memikir. Tak kena memikir dah. Dengan kerana, bagi gaib, hak Allah SWT. Seperti mana Maryam. Maryam ni tidak ada suami. Dan tak biasa duk kacau. Tak biasa pergi jalan tak molek. Dengan sebabnya Maryam mengandung saat itu dengan sebab seorang pemuda iaitu malaikat. Allah suruh seorang malaikat menjadi seorang pemuda, mai siuk ya di baju. Tak ada kata duduk setubuh apa tak ada. Mana kembali Maryam ke tempat ibadat. Maryam pun kelik lagi. Ia berasa Tuhan telah beri sesuatu yang belum diberikan kepada seorang perempuan. Ini menambahkan lagi takwa. Maryam tu orang yang yakin dah kepada Allah, takwa. Tetapi apabila ada keadaan lagu ni, satu kejadian saat itu, dengan tidak berumah tangga, tidak berlaki tak. Tapi mengandung. Buat Maryam saat itu, kokoh yakin lagi. Dengan kerana semua ni kuasa daripada Allah SWT. Bukan daripada iblis. Ini menambahkan lagi takwa. Maryam kau yakin dengan Allah. Kau takut kepada Allah dan yakin kepada Allah. Takwa ni yakin. Dan ibadatnya kepada Allah SWT. Kau tambah kuat buat amal ibadat kepada Allah SWT. Lalu tu Maryam berasa ia telah mengandung. Berasa buting dah ni. Telah mengandung dah. Dengan tiup daripada seorang malaikat, merupakan seorang pemuda, mai siuk di baju Maryam. Maryam pun berasa mengandung. Berasa buting dah dekat perut. Dan terasa olehnya anak yang dikandunginya itu semakin lama semakin besar. Mengandung dah kau besar perut ni. Sehingga cukup harinya. Apabila dirasanya tanda-tanda hendak melahirkan anak. Lepas tu siapa boleh nak beranak. Keluar ia daripada tempat ibadat. Maryam pun tubik daripada tempat semaya, tempat buat ibadat sana itu, menuju ke suatu kampung. Maryam keluar tubik pergi satu kampung yang terpencil dari Baitul Maqdis. Bernama Baitul Laham. Tempat Nabi Isa lahir, tempat beranak Nabi Isa. Baitul Maqdis bernama Baitul Laham. Dia memilih tempat itu untuk melahirkan anaknya di situ. Dia lari tubik daripada tempat dia sana itu, pergi sebuah kampung, nama Baitul Maqdis bernama Baitul Lahmun. Nama semua. Dia memilih tempat itu untuk melahirkan anaknya di situ supaya terjauh daripada mata-mata dan fitnah-fitnah manusia. Kalau misal kata Maryam beranak di kampung, berkecek demo tubik tahi. Maaf deh. Sedap kata Mana kata terkejut demo terkecing terberak lah, gitulah. Itu dia.
Bagai pelak. Apa ni Maryam ni? Duk lekat perut. Laki tak ada. Lalu tu Maryam pun mengasingkan diri pergi satu tempat nak beranak sana tu. Lari daripada manusia yang lain. Akhirnya sampailah Maryam ke satu kawasan pada rupuk yang suci. Maryam pergi tempat molek benar. Ada rupuk comel loteh, tempat beranak dia ni. Lalu berteduh di bawah sepohong kurma. Hidup bawah pohon tamar. Kurma pun panggil, tamar pun panggil, hak tular ya dia. Dan bersana duk menyangai di pohon kurma saat itu di batai kurma tu. Di situlah ia bersalin ni beranak lah. Tu dah. Lorak orang yang ada pangkat ada apa panggil bersalin. Iaitu beranak. Dan melahirkan Isa alaihissalam. Beranak Nabi Isa. Maryam beranak tubik seorang laki-laki ialah Nabi Isa alaihissalam. Selepas pada tu sudah pengajar mati sekalian. Kurma gugur orang panggil. Tak lama kemudian Maryam berasa lapar. Lepas pada beranak berasa lapar. Tetapi di sekelilingnya tidak ada apa-apa yang boleh dimakan. Tak ada makanan langsung di situ. Lepas beranak lapar lah Maryamnya. Duk apa utama tu yang beranak Nabi Isa sana itu dah atas upuk. Upuk yang comel, upuk yang bersih. Upuk yang hijau. Di masa itu Maryam terdengar. Bahawa siapa pria saat itu Maryam pun dengar. Bunyi di telinga. Suara anaknya berkata, Nabi Isa boleh berkecek. Beranak pak boleh berkecek selalu dah. Terdengar, Maryam pun terdengar suara anaknya berkata, gonyangkan pohon kurma itu. Ya ibuku. Kocok pohon kurma tu. Tu dah. Pocok pertama tu akan gugur kurma yang yang Mekah masak. Wah kurma hak Mekah hak masak dulu. Boleh menjadi makanan, boleh makan. Dengan ucapan ialah daripada anaknya. Anak dia baru beranak sana ni. Duduk sana tu Nabi Isa boleh berkecek. Baru beranak boleh berkecek dah. Ni nak royak apa ni? Benar hak gaib, benar hak yang hak Allah. Benar gaib, benar sembunyi dia panggil. Yang mana tidak sengka-sengka nak boleh jadi lagu ni. Lalu tu kau tambah yakin lagi kepada Siti Maryam, iaitu ibuna daripada Nabi Isa alaihissalam. Lalu tu Nabi Isa pun royak kepada mak dia. Kocok pokemo tu lah dia kata. Maryam pun kocok pokemo sana ni luruh habis dah. Luruh buah-buah taman sana tu daripada hak Mekah dan hak masak luruh boleh makan. Lepas tu duk tak duk balik ke kampung. Kembali Maryam ke kampung sambil membawa anaknya, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Maka sekalian orang bertanya. Orang pun selalu pakai mari. Mari tanya. Mari tanya Maryam, anak siapakah yang dibawanya? Siap. Maryam nak jawab belah mana tu. Mudah bawa anak dia Maryam. Maryam diam. Membisu, tidak bercakap. Maryam pun tak ada kata apa. Hanya menunjukkan dengan tangannya supaya bertanya kepada anak itu. Maryam pun tak jawab apa, ambil tangan tunjuk pada anak. Mu tanya anakku. Anak halu. Kau pening lagi orang. Orang kampung kau pening. Budak nak berkecek lah mana. Dia dah.
Kemudian makin ramailah orang bertanya. Pakak mai tanya, supaya dengan lalak dah. Mu ambil mana budak ni, mu ambil mana budak ni, mari belah mana, anak siapa belah mana ni. Ada dah. Pakak gagal musuh. Maryam pun tunjuk pada anak. Maryam tak kecek apa. Suruh tanya anak dia. Tetapi Maryam semakin ditanya, semakin membisu. Kau orang tanya banyak, kau duduk dia. Ni. Kau kini kepala. Tunjuk pada budak tu. Mu tanya budak tu. Iaitu anak Maryam yang bernama Isa AS. Lepas pada tu kagak musuh. Maryam pun dituduh. Demo tuduh, demo kau tak molek lah kepada Maryam tu. Ya. Melihat ia demikian itu, mereka pun marah. Dan timbullah sengel buruk. Tu dia. Lalu mereka berterus terang mengata-ngata kepada Maryam. Sungguhnya engkau, hai Maryam, telah membuat jahat. Padahal engkau adalah orang yang baik. Mu ni karuk ni Maryam ni. Pakak tuduh lah. Tak tahu lu, tak tahu hilir. Tanya mari sana itu, pakak pakak 4-10. Belah mana ni Maryam ni? Sebenarnya engkau tu orang molek. Kenapa mu buat jahat ni? Dan daripada keturunan anak orang yang melia-melia, bapakmu pun bukan orang yang tak senonoh. Dan ibumu bukan orang yang cemar. Ibu bapakmu turunan orang yang bakar molek. Hang kana mu jadi lagu ni? Pakak bertenuh Maryam. Maryam pun tak nak kata apa. Lalu tu Maryam kata, tunjuk ke anak dia. Mu nak tahu ke apa? Tanya anakku. Gitulah mudah-mudah. Tapi tak ada tubik suara. Tunjuk pada anak. Jawablah pertanyaan kami. Dari mana datang budak ini? Tetapi Maryam tetap membisu. Maryam pun tak jawab apa. Isa bercakap. Kita mari, siapa punya dah ni? Nabi Isa pun nak jawab dah ni, nak berkecek dah ni. Budak lagi. Budak baru beranak. Kira nak berkecek lah mana? Dengan kuasa Allah SWT. Ni nak ayat kuasa Allah SWT. Sejarah Nabi Isa saat itu ialah begini upacara dia. Nak ayat keagungan Allah SWT, kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Tuhan nak buat gapo, semua saat itu boleh buat segala-galanya. Tak serupa manusia, mikir boleh, buat tak pandai. Buat dah tak comel. Buat dah tak sudah. Buat dah saat itu akhir sekalinya penuh. Tidak. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Lepas tu Nabi Isa bercakap dengan kuasa Allah SWT. Isa yang kecil itu pun berpaling dan bercakap, aku hamba Allah. Diberikan kepadaku sebuah kitab. Ni aku mari ni sekali dengan kitab ni. Sebuah kitab daripada Allah SWT, iaitu kalamullah. Dan dijadikan aku Nabi. Tuhan utuskan bagiku ni jadi Nabi, seorang Nabi. Bawa sekali dengan kitab, sebuah kitab. Diberkatkan aku walau di mana aku berada. Tuhan beri keberkatan kepadaku di mana aku berada. Nabi Isa jawab. Allah berpesan kepadaku supaya bersemayang, memberi zakat selagi aku hidup. Aku dipesan membuat kebajikan kepada kedua ibu bapakku. Dan tidaklah dijadikan aku seorang yang bengih, celaka. Nabi Isa jawab. Budak halus besar kelingking baru beranak tak tahu apa. Tapi Maryam tak jawab. Lalu itulah dikehendaki oleh Allah SWT saat itu, dengan kuasa Allah, Allah beri Nabi Isa boleh kecek. Nabi Isa kata belah no, aku hamba Allah. Diberikan kepada aku sebuah kitab.
Tuhan beri sebuah kitab dah mari. Supaya apa? Supaya dijadikan aku Nabi. Seorang Nabi. Diberkatkan aku walau di mana aku berada. Tuhan nak beri aku berkat duduk di mana saja saat itu. Di situlah selamat. Dan lagi pula Allah berpesan kepadaku supaya bersemaya. Tuhan suruh aku semaya. Suruh puasa. Memberi zakat selagi aku hidup. Dan aku pesan membuat kebajikan kepada kedua ibu bapa. Dan tidaklah dijadikan aku seorang yang bengih dan celaka. Selamat sejahtera di atas hari lahirku, selamat sejahtera pada hari matiku. Dan selamat sejahtera pada hari yang akan dihidupkan aku kembali pula di akhirat nanti. Besarlah Isa dengan cara rekah, iaitu tuarikh Nabi Isa sana itu. Dengan cara rekah kita kena tahu sejarah Nabi-Nabi semua saat itu dan Rasul-Rasul, supaya kita nak berkemahkan iman kita. Kita nak berkemah iman kita. Lalu tu, maka besarlah Isa saat itu, diasuh oleh ibunya dengan semangat. Iaitu didikkan Isa saat itu bersemangat takwa dan beribadat semenjak mula lagi ia telah tahu bahawa dirinya akan jadi Nabi bagi kaumnya. Ini nak tunjuk mukjizat Nabi Isa AS. Lalu tu Nabi Isa besar panjang dah menerima wahyu. Apabila genap umur 30 tahun, Nabi Isa berbesar mari umur 30 tahun. Turunlah wahyu kepadanya. Daripada Allah SWT. Allah telah memilih ia menjadi rasul kepada Bani Israel. Semasa umat Nabi Isa ialah Bani Israel. Anak cucu Bani Israel. Dan diberikan kepadanya sebuah kitab bernama Injil. Kitab sungguh nama Injil. Iaitu kitabullah. Kitab Allah ada 4 yang penting-pentingnya, iaitu Injil, Zabur, Taurat dan Al-Quranul Karim. Ia pun berjalan ke sana kemari, masuk dalam perhimpunan orang ramai, memberi nasihat dan ingatan serta tunjuk ajar yang mendatangkan kebaikan. Lepas pada tu terkadang ia memberi nasihat itu di jalan raya. Nabi Isa pun pergi berjalan rata saat itu, pergi dalam kumpulan ramai. Manusia semua, ingatlah kepada Allah. Tuhan suruh semaya, Tuhan suruh keluar zakat. Tidak. Selama hidup sana itu, Tuhan suruh beramal. Ia pun berjalan ke mana nasihat dan ingat serta tunjuk ajar yang mendatangkan kebaikan. Ajar orang suruh buat baik, suruh takwa kepada Allah SWT. Terkadang-kadang ia memberi nasihat itu di jalan raya. Pergi tempat pergi duduk di cabai 4, cabai 3 di jalan raya, tempat orang beramah itu dia. Di tempat-tempat ibadat dan di mana saja ia dapat peluang. Tidak. Peribadi Isa tidak bermain menghabiskan masa. Nabi Isa tak main dak supaya ramai. Ataupun berkelahi. Nabi Isa tak biasa balah dengan orang. Dan membuat pekerjaan sia-sia seperti kanak-kanak yang lain. Tak ada biasa balah, tidak biasa menjadi sia-sia masa saat itu.
Tetapi kerjanya ialah pergi ke masjid, semaya dan puasa. Ni kerja Nabi Isa. Tak ada biasa main karut dengan demo. Tak biasa baung. Tak biasa kelahi dengan demo. Buat kerja, tak biasa buat kerja hak sia-sia. Seperti mana budak-budak yang lain. Tetapi kerjanya ialah pergi ke masjid, semaya dan puasa. Ini satu alamat, satu kurniaan daripada Allah SWT. Tuhan beritahukan kepada Nabi Isa AS. Begitulah. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Pembawaan dan pribadi Nabi Isa AS itu lemah lembut. Sifat perangai tikah laku panggil pribadi Nabi Isa saat itu, seorang rasul terletak jadi seorang rasul untuk Bani Israel semasa tu. Menyampaikan seruan Allah SWT. Perjalanan tu tugas iaitu menyerukan agama. Pergi serata-rata tempat. Tak kira dia cabai pak mana di jalan raya di apa ni, Nabi Isa bersarah. Suruh semaya dan suruh keluar zakat. Suruh takwa kepada Allah SWT. Oleh kerana pribadinya yang lemah lembut itu, hingga kan binatang-binatang pun suka melihatnya. Binatang yang buah menjadi baik dan jinak. Burung selalu datang hinggap ke atas tangannya. Burung pun mari duduk tengah di atas dia. Maka ia pun menggosok-gosok badan burung itu. Kemudian terbang kembali ke sarang. Burung terbang mari duduk keliling di atas Nabi Isa. Nabi Isa tak ada perah kali. Tapi dikurniakan mukjizat Nabi oleh Allah SWT kepada Nabi Isa. Semua binatang tu hak baikan jadi tak baikan. Mari duduk dengan Nabi Isa. Burung pun terbang mari duduk tengah di atas dia. Tengok. Lepas tu sabar pria terbang kelik ke sarang tu. Lalu itulah sedang mengajar mati sekalian. Maka ia pun menggosok-gosok badan burung itu. Kemudian terbang kembali kepada sarangnya. Begitulah sedang mengajar dah mati sekalian. Itu dah. Pada satu masa Nabi Isa AS membuat seruan. Pendek kata mari mengajak demo tu untuk mengibadatkan kepada Allah SWT. Pada satu kali saat itu ialah Nabi Isa berserah kepada Bani Israel. Bersarah kepada Bani Israel. Menasihat mereka supaya buat baik dan memberitahu bahawa dia adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Bagi seorang rasul untuk menyampaikan seruan-seruan Allah kepada Bani Israel. Serta menyeru supaya mereka beribadat kepada Allah SWT. Jangan ibadat kepada benda-benda yang lain selain daripada Allah SWT. Suruh sembah Allah, iaitu sujud semaya dan serta dengan mengeluarkan zakat dan beramal yang soleh. Beribadat Tuhan dengan ikhlasnya, semata-mata kerana Allah. Berkata Bani Israel kepada Nabi Isa, "Hei Isa, kami tidak percaya yang engkau itu pesuruh Allah." Mana dalilnya? Mana kata kata Tuhan suruh menjadi rasul sehingga engkau engkau ajukan mukjizat engkau. Tidak. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Lepas pada ni ialah Tuhan beri mukjizat kepada Nabi Isa AS. Saya masa pun cepat sangat. Tak apa, kita akan sambung pula. Lepas tu kita nak sudah dengan apa ni mukjizat dulu. Ada lagi ni
menyembuhkan penyakit Nabi Isa sabit itulah panggil Nabi Isa boleh jadi tok bomo besar. Boleh jadi menyembuhkan sekalian penyakit-penyakit pelik-pelik. Mukjizat Nabi Isa, kata Isa, adakah kamu percaya kalau aku datangkan sesuatu yang mengherankan? Mu nak percaya ke tak aku nak buat barang pelik ni? Mu nak percaya ke tak? Tu dah. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Ada hari ni marilah kita sama-sama kita sama-sama mengambil iktibar. Kita mengaji, kita belajar, kita fikir tengok mukjizat Nabi, segala Nabi-Nabi dan Rasul. Ialah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang hamba Allah menjadi seorang Rasul, seorang Nabi. Pelik-pelik. Seperti mana Nabi Isa AS. Mukjizat, adakah kamu percaya kalau aku datangkan sesuatu yang mengherankan? Tu dah. Mu nak percaya ke tak aku nak rayak barang pelik ni? Aku boleh memberitahu apa yang kamu masuk dan apa yang kamu makan. Nak boleh tahu kata apa yang kamu masak saat itu dan apa yang kamu makan pagi dan petang. Serta apa yang kamu sembunyikan, sama ada berupa harta ataupun barang-barang. Jawab seorang saat itu coba beritahu. Apa yang aku makan dan minum dan berapa banyak wang yang ada di dalam saku, di dalam dalam saku bajuku sekarang lah ni. Dah mu panas sungguh hamu coyak mai. Aku makan gapo ini. Dan aku minum gapo ini. Dah mu pasakai sangat. Padahal bekku dalam bajuku duit ada banyak mana. Nabi Isa pun jawab dengan nama Allah, menerangkan satu persatu apa yang dimakan oleh orang itu di waktu pagi dan petang dan malam. Dan beberapa banyak wang di dalam sakunya, serta berapa banyak harta di rumahnya, dan apa yang disembunyikannya. Hak dia susuk dan itu gapo. Nabi Isa rayak habis so. Sesudah Isa menerangkan dengan tepat, sekalian orang pun berumbang ambing yang panggil. Wasa heran, wasa pelik. Kano tahu habis ni. Tidak. Menanya kepada Isa tentang makanan dan minumnya serta apa yang disembunyikannya di rumah tu. Hak di rumah pun dia tahu juga. Tidak. Isa menjawab satu persatu serta menerangkan segala rahsia rumah tangga mereka yang mana mereka sendiri tidak tahu. Dengan mukjizat itu setengah-setengah orang beriman. Setengah orang beriman. Setengah orang tidak beriman. Setengah orang beriman, dan di mana-mana yang beriman itu dijadikan penolong pada mengembangkan ajaran-ajarannya. Lalu itulah mari jadi puak dengan Nabi Isa, pakak serukan agama. Tetapi setengah orang mendustakan dan menuduh Isa telah mensihirkan mereka dengan menipu akal fikiran orang ramai. Lalu berkata, kami tidak percaya perkara yang begini dinamakan mukjizat. Dia tak percaya. Ada setengah tak percaya, ada setengah tak percaya. Seperti mana orang lain ni tu. Kadang-kadang duk kelipah. Pelik. Sudah mengajar mati sekadar. Marilah kita sama-sama syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa. Syukur mana kata buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang. Duduk mulai dengan bismillah, mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahi dengan alhamdulillah.
Kalau amal lagu ni setiap-tiap hari, setiap-tiap masa, nak makan, nak minum, nak berjalan, nak pergi ke mana sana itu, amal lah hak ni we jadi istiqamah. We duduk di mulut, dia di hati. Mulut saja tak padai lagi, sampai ke hati, barulah dia comel. We berserah masuk lepas ke dalam. Iaitu semua sana itu, dia Allah memberikan keberkatan. Iaitu orang ingat kepada Allah, Allah ingat kepada orang itu. Benda tak ada payah sekali. Mula dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu. Lepas tu buat gapo-gapo sudah berjaya, tak berjaya sana itu alhamdulillah. Dia bukan kejayaan saja, tak berjaya pun alhamdulillah. Di dalam tu dia ada hikmat. Ada rahmat. Saya dah mengajar rahmati sekalian. Dan jangan benci segala-gala. Itu dia. Ada kala benci benda hak molek. Mana? Hasad deki. Demo tu dapat kejayaan, dapat kebaikan. Kita berdeki. Kita kena terima kasih, terima syukur. Kita orang juru menengok pun kalau demo boleh sang kita, adik-beradik kita ataupun siapa saja dapat kejayaan, kita pun terima kasih. Alhamdulillah juga. Kenapa? Kejayaan demo tu dia sapa kepada kita. Hak ni hakikat nak royak. Lalu tu hak buruk pun kita terima kasih kepada Allah SWT. Kenapa? Tuhan memberi taufik kepada kita. Supaya nak kita menyedarkan diri kita. Lalu tu tidak ada apa-apa dah nak dalih. Melainkan kita syukur Allah SWT. Terima kasih kepada Allah SWT. Buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan lagi. Buat macam itu ialah hak wajib, sunat, makruh, haruh, haram. Kita duduk di atas ni ya setiap hari. Sehingga sampai mati. Duduk di dalam tua ciwat ataupun di atas garis sel. Wajib, kewajipan sana itu tak buat berdosa. Buat dapat pahala dan lepas daripada dosa. Hak sunat, buat dapat pahala, tak buat tak ada berdosa. Lalu tu, dan membanyakkan hak sunat sana itu supaya nak tepel, nak tapung, ataupun nak beri penuh mata kelo sana itu. Kenapa hak wajib kita buat kadang-kadang, buat tu kena dah, tapi tak sempurna orang panggil. Tak cukup. Itu dia. Hak sunat ni nak pergi tepel situ. Seperti mana dalam semaya kita sana itu, ada kala hari ni, apabila kita segar molek, sihat molek, baca apa kena, hati pun tuh kepada Allah SWT. Hari mana kita sibuk sana itu, Allah bergadah mari. Mari, tak ada nak akik terkebir tu, mari dah. Berbagai-bagai kejadian. Mari duk mikir telitah, mari telitah kau tu, telitah kau ni. Hotel tak ada bayar lagi dengan demo ni, nak buat belah mana ni, ya Allah, hanya mari tak khabar. Lalu tu, sebelum pada kita nak semaya sana, kita sabit tu suruh semaya sunat kapik tu, semaya sunat dulu. Lepas tu berdoa dengan Allah SWT. Lepas tu semaya waktu. Baca dengan anjur-anjur, jangan cepat sangat. We ada tertik, we ada tomak ninoh. Tidak. Semua tu ialah kita kena jaga. Jangan cepat sangat. Duduk berkecek dengan Allah SWT, we ada tertik terkening, we molek, we berjuruh. Pakaian pun we bersih, hati bersih, tepak bersih. Itu dia. Lepas tu, semaya. Berdoa. Nak berapa, minta dengan Allah SWT. Susah berapa, minta tolong Allah SWT. Jangan lupa sama sekali hal ni. Dari itu, setan mari mengetah kita selalu dah. Mula mari usik, mari uguk, mari pokok tu kau ni. Seperti mana kalau kita ni nafas yang terakhir, nyawa, kalau kita duk iman kuat sana itu, dengan senyum manis. Malaikat pun mari dengan senyum manis, malaikat maut mari dengan senyum manis. Tak usah bosan weh, dia kata. Wahai orang yang beriman, senyumlah. Suka hatilah.
kamu nak klik pergi jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman teguh dan beramal soleh. Adapun orang yang paling belakang pada Allah sana itu mari dengan tapa dengan apa kau tu kau ni selalu pada nak cabut nyawa yang tak akhir sana itu. Mereka mari pion tapa ki tapa kane. Ni orang yang deraka kepada Allah SWT. Orang yang beriman teguh dengan Allah SWT, mereka mari nak senyum manis. Sabit tu setengah-setengah demo duk perhati ya, tengok seorang mayat sana itu deh. Berbagai-bagai lah. Ada pasal tu, pasal ni. Semua sana itu, kita minta doa dengan Allah SWT. Deh. Lepas daripada, azab seksa. Sebelum pada nak mati tu, mari dah. Hak molek sana itu senyum manis. Allah mayat dia comelnya, kuning putih, jernih putih. Ada sana itu Allah tengok nyanyonya. Lalu tu semua sana itu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tu dah hari ni marilah kita sama-sama saat ni kita berkecek lagi berkenaan dengan sejarah Nabi Isa alaihissalam dan mukjizat Nabi Isa sana itu mula beranak boleh kecek selalu dah. Supaya nak beri tugas saya kata dia tu bukan anak zina. Ia ialah ditiupkan oleh seorang malaikat. Allah hantar seorang malaikat mari kepada Siti Maryam. Mari sudah saat itu siup di baju. Siup di baju ya, tak ada setubuh, tak ada apa sekarang. Nak royak mukjizat Nabi Isa alaihissalam, nak royak kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Lalu tu sudah mengajar mati sekadar. Lepas tu kau sambung lagi tu. Ada banyak lagi mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Lepas pada ni nak sambung ni ialah agama sebagai pimpinan hidup dunia dan akhirat. Nak pimpin malah mana. Iaitu hari ni ayah mak nak bawa satu hadis. Pertunjuk daripada hadis. Ialah hadis ni dikarangi oleh almarhum Haji Wak Ismail bin Haji Wan Daud. Iaitu salah seorang daripada setiausaha Majlis Agama Islam Wilayah Jalan. Almarhum dia telah meninggal dunia dah, tetapi ustaz kita saat itu tinggalkan kesal-kesal dia, iaitu kitab-kitab dia karya saat itu beri penjelasan habis-habis comel. Ni ayah mak duk baca ni daripada kitab ni, daripada pertunjuk hadis dan pertunjuk Al-Quran. Hadis dan Quran saat itu bersangkut paut dengan hari-hari dia kita. Lepas tu hari ni nak jemput satu hadis. Ialah al-hubbu fillah. Berkasih-kasih kerana Allah SWT. Kita nak bersaing, nak gapo saat itu tak ada kira. Senang susah pun kita bersaing dengan kerana Allah. Tak ada kerana lain. Inilah lebih comelnya. Sepotong hadis. Hadis Qudsi. Ayat 1 sampai 200 ni. An Ma'ad ni. Ma'ad ibn Jabal. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla al-mustahabbuna fi jalali lahum manabiru min nuri yaghbituhum nabiyuna wasyuhada'u qala Tirmiziyya hadis hasan sahih. Daripada Ma'az bin Jabal katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata belah mana? Allah Azza wa Jalla telah berfirman, orang-orang yang berkasih-kasih tolong-menolong antara satu sama lain.
kita bersifat lagu ni. Orang yang berkasih-kasih kerana Allah SWT. Tolong-menolong antara satu sama lain. Jangan duk mengepek, jangan duk hina, jangan duk apa. Tolong dengan ikhlas kerana Allah SWT semata-mata. Bagi mereka, manabiru min nur. Ialah mimbar membenar tempat tinggi yang cahaya nur digemari mereka oleh nabi-nabi dan syuhada-syuhada. Digemari. Digemari mereka oleh nabi-nabi dan syuhada. Orang-orang mati syahid. Orang ni selalu disukai. Digemari mana kata disukai. Mereka itu saat itu. Mereka yang selalu berkasih-kasih dengan Allah SWT. Al-hubbu fillah. Berkasih-kasih kerana Allah SWT. Ingat molek. Hari ni, kalau kita tak pakar lagi ayat ni, hadis ni, hari ni pakarlah. Kita kasih sayang sesama manusia kita. Tak kira dalam keluarga kita. Tak kira dalam adik-beradik kita, anak isteri kita. Kena berkasih-kasih sayang kerana Allah SWT. Jangan duk mengepek-ngepek banyak sangat. Sekali dengan ayah mak. Kadang-kadang yang mari juga. Iblis tu yang mari haru. Ya sebenarnya kita duduk tak habis-habis comel dah. Kita aja berasa tak comel. Kenapa? Kerana nafsu kita asal itu masih duk kuat lagi. Kita nak peranakkan nafsu tu. Kerana Nabi bertaruh Bimai kata, Bimai takut umat dia asal ni nak lawan dengan nafsu tak boleh. Supaya duk kata. Kita duk tengok hari-hari dah. Mungkin duk sepuk demo ni. Dia umumi orang panggil. Kita nak balas mana lebih banyak orang yang berkasih-kasih sayang dengan kerana Allah SWT. Hak ni kita kahui menambah. Alhamdulillah. Duk dengar-dengar daripada peminat-peminat kita semua saat itu. Tak ada kira dalam telefon pun baik. Telefon tangan pun baik. Di stesen pun baik. Semua saat itu. Pakak faham yang berlaku dah. Kata kita tak lain tak bukan duduk dengan Allah semata-mata dengan Allah. Kita kasih kepada Allah, Allah kasih kepada kita. Kasih kepada Nabi, kasih kepada Rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita kena taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi larang, kita kena pakak-pakak beramal bersama. Orang yang Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang berkasih-kasihan, tolong-menolong. Kasih ni mana kata tolong-menolong antara satu sama lain. Dengan kerana Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka ialah munabiru min nur. Membenar tempat tinggi yang bercahaya. Nur iaitu bercahaya. Digemari mereka oleh nabi-nabi dan syuhada-syuhada, iaitu orang mati syahid. Huraya berkenaan dengan hadis ni. Al-mutahabbuna fi jalali. Orang-orang yang berkasih-kasihan kerana aku, Tuhan kata. Orang berkasih-kasihan dengan kerana Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kira kata siapa. Tak ada kira kata agama apa, tak ada kira. Kita berkasih sayang dengan kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Tuhan buka hidayah. Dia akan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita buat kerana Allah. Setengah pada setengah ni duduk dalam masyarakat. Tak biasa berjumpa lagi dengan kemurahan. Sesama manusia di antara manusia sesama manusia.
Sebagaimana kita nak buat khairat, nak buat kebajikan. Tak lain tak bukan. Kita buat kerana Allah. Tak ada kerana siapa. Tolong dengan kerana Allah. Tak ada kira agama apa. Ini satu rahmat daripada Allah SWT. Dan satu ajaran daripada Allah. Suruh kasih sayang di antara sesama manusia. We ada manusia sampan. We ada yang panggil manusia cun. Orang yang berkasih-kasih antara satu sama lain dengan kerana kebesaran aku, kebesaran Allah SWT kata. Dan taatkan aku, orang yang taat pada aku, bukan kerana untuk faedah dunia. Dengan molek. Kita duk keliru lagi ni. Bukan kerana untuk faedah dunia. Hanya ikhlas kerana Allah. Alal birri wat taqwa. Alal birri wat taqwa. Atas kebaikan dan takwa kepada Allah SWT. Dan lagi pula, lahum munabiru min nur. Bagi mereka itu, mimbar tinggi yang bercahaya-cahaya nur. Artinya pada hari kiamat, di padang mahsyar nu, tepat hipune manusia daripada awal hingga akhir dunia. Ni kitab ni bukan main hurai lagu ni wasa jelas belaka. Sekali dengan Yahmat, sekali dengan pembina kita. Kata belah mana? Lahum munabiru min nur. Bagi mereka itu, mimbar tinggi yang bercahaya nur, iaitu yang bercahaya. Tu, belah mana yang bercahaya? Lalu tu sudah mengajar hormati sekalian. Iaitu pada hari kiamat nanti di padang mahsyar, tepat hipune manusia daripada awal, daripada tak ada tengok siapa akhir zaman san itu, ikutlah siapa nak siapa duk siapa hari kiamat tu. Ini di atas kurniaan Allah SWT. Boleh bagi kata kupala kita, boleh jadi kata yang anak cucu cicit kita lagi ke datang. Hak ni menurut Allah SWT. Allah nak kiamat bila? Hak tu serah pada Allah SWT. Pada mahsyar tepat hipune manusia daripada awal hingga akhir dunia. Yang kebanyakannya orang di masa itu dalam kesusahan. Kesengsaraan hari kiamat ni tu. Sibuklah. Serabuklah. Serabuk belah mana? Nak boleh dapat ijazah terima balik kanan ke, terima balik kiri. Tak ada siapa tahu serabuk. Lalu tu hari tu bergelisah tiap-tiap orang. Ambil daripada awal-awal manusia iaitu tak ada sehingga siapa akhir zaman san itu, akhir hari kiamat san itu. Pakat duk. Banyak ke orang manusia itu dalam kesusahan. Kesengsaraan, berduka cita. Di dalam keseksaan dan kedahsyatan. Manusia berdesak-desak di dalam panas matahari dekat dengan kepala. Hari akhirat ni matahari dekat dengan kepala. Sejeka dengan kepala. Dalam air peluh sapa ke hidung. Tetapi orang ini, orang yang berkasih-kasih, nak ayat kata kelebihan. Orang yang berkasih sayang san itu, di antara sama-sama manusia, kerana Allah itu tepat duduknya atas mimbar yang tinggi. Yang bercahaya, nur, di bawah bayangnya Arsyur Rahman. Arsyur Rahman. Sing deh. Arsyur Rahman. Sedangkan orang lain yang tidak ada bekalan. Dengan wicerak nyata ni, royak nyata dah.
Orang lain yang tidak ada bekalan, tidak ada kebajikan, tidak ada kebaikan langsung. Tidak ada iman dan amal soleh. Itu berada di dalam kesengsaraan. Duduk dalam susah payah. Duduk dalam habis-habis seksa, habis azab. Di dalam kepanasan tidak ada teduhan dan tidak ada pertolongan. Di hari itu siapa buat baik, terimalah balasan baik. Dan siapa buat karuk, terimalah balasan yang karuk itu saat itu. Yaghbituhumun nabiyuna wasyuhada. Kelebihan seperti ini dikehendaki oleh semua peringkat. Nak belaka. Digemari oleh nabi-nabi dan syuhada. Tetapi tidaklah ia melebih-lebihi nabi. Tidaklah ia melebihi nabi-nabi dan syuhada. Kerana nabi-nabi itu kedudukannya. Saya dah pengajar hormati sekalian. Kedudukan belah mana? Lebih tinggi daripada mereka pada hari itu. Mereka bergembira dan tidak takut. Dan lagi pula, kedahsyatan yang maha besar itu tidak menduka citakan mereka. Dan mereka akan disambut oleh malaikat. Inilah hari kebahagiaan, hari kesenangan yang telah dijanjikan untuk kamu, iaitu untuk puak-puak kita semua. Kalau kita buat turut perintah Allah dan Rasul, tepatnya kita boleh duduk tempat yang tinggi. Tidak. Dan berserta dengan nabi-nabi dan orang syahid, mati syahid dengan syuhada. Pertunjuk hadis ni, kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah ada sifat-sifat berkasih-kasihan di antara satu sama lain. Mula selalu dah kalau tak ada lagi. Kalau duk bergamuk lagi, tak usah bergamuk lah. Pakai selalu dah gini. Buat selalu dah gini. Jadi ada kasih sayang di dalam keluarga yang utama sekali. Kalau ada selisih faham di dalam keluarga kita, iaitu laki dengan suami, tok laki pun ampun maaf lah kepada suami, kepada isteri. Dan isteri pun ampun maaf lah kepada suami kalau ada kecacat apa. Ni sebagai kita nak sepenuhkan Muharram. Bulan Muharram, bulan yang dan bulan yang selalu seperti mana puasa terlepas maridah sana itu, puasa sunat, iaitu Tuhan ampunkan dosa-dosanya. Tidak. Dan Tuhan menambahkan rahmat, menambahkan keselamatan kepada kita. Lalu tu satu hadis. Siapa saja ada sifat kasih-kasihan di antara satu sama lain, tolong-menolong atas jalan kebaikan dan takwa, ikhlas kerana Allah, kerana mengikut perintah Allah dan Rasulnya, bukan kerana ada tujuan faedah dunia saja. Iaitu satu hadis daripada Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia meliakan tetamunya orang datang ke rumah. Dan barang siapa beriman dengan Allah dan pada hari kiamat, maka hendaklah ia bercakap-cakap baik. Ataupun kalau berasa hendak bercakap jahat, lebih baik diam. Kalau nya berasa mari nak kecek otak molek sana itu, kita break selalu.
diri kita tu lah. Kalau berasa nak mari, nak tuduh ke demo, beradu, tak usah kecek. Duk dia, lebih baik. Tu dia. Ni satu ajaran daripada Allah SWT dan daripada Rasul. Pasal apa? Nak jadi orang san itu, orang beriman teguh dengan Allah SWT dan beramal soleh. Mana kata beramal soleh saat itu, kalau berasa nak cakap, nak kecek buku jahat, lebih baik dia. Nabi kata, lebih molek sana duduk dia. Dia dah. Satu ada lagi, an Abi Sa'id Al-Khudri. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Rawahu Bukhari. Hadis ni hadis sahih. La yadurru ahadukum ahadan. Tidak harus seseorang kamu membuat dia tulis tak cerak ni deh. Mudarat. Kita kena rujuk klik kepada hadis asal ni. La darara. Jangan kamu membuat kemudaratan kepada seseorang ataupun menyakitinya. Dengan apa cara sekalipun. Tak ada kira. Perbuatan ini menandakan tidak ada kasih kepada seorang. Dan tidak pula harus membuat mudarat kepada diri sendiri. Sabit apa dia sebut ni? Kita kadang-kadang tak khabar kita buat mudarat kepada diri kita sendiri. Belah mana? Iaitu kehendak Nabi SAW. Jangan kamu melakukan kemudaratan kepada diri kamu sendiri dan jangan buat mudarat kepada orang lain. La yadurru ahadukum ahdan. Nabi pesan lagu tu. Jangan buat mudaratkan kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Allah comelnya. Dan lagi pula berkasih-kasih kerana Allah itu kekal. Kerana Allah itu hidup, tidak mati. Sedia memberi balasan kepada orang-orang yang berkasih-kasihan kerana Allah itu dunia akhirat. Dan berkasih-kasih kerana untuk mendapat faedah. Dunia itu putus dan hilang, bahkan menjadi seteru di akhirat pula. Kita kena buat kerana kita kasih sayang kerana Allah semata-mata. Bukan kerana dunia dak. Lalu itu sudah mengenai mati sekalian. Dan firman Allah Subhanahu wa taala. Masa pun cepat sangatnya. Tengah duk galik-galik deh. Jangan jenera weh. Nak molek sana itu bangun dah. Makan kopi-kopi ke. Nak makan. Wihlah mengatuk makan teh ke. Dengar ayah mak wi puas-puas hati. Ayah mak pun nak gerbel diri. Nak mengajarkan wi puas-puas hati. Supaya kita nak boleh menghidupkan hati kita. Kebanyakan hati mati. Tak mati belah mana. Duk tak sukses ke benda-benda yang haram. Benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT. Lalu tu sedang mengajar umat hati sekalian. Kita hari ni kita menyucikan diri kita dengan berzikir banyak-banyak. Dan baca alam nasrah banyak-banyak. Mudah-mudahan dan selawat banyak-banyak. Mudah-mudahan kita dapat masuk dalam golongan golongan yang duduk sekali dengan nabi-nabi dan orang mati syahid. Firman Allah SWT mana? Al-akhilla yawma izin ba'duhum li ba'din. Aduan illal muttaqin. Sahabat rapat di dunia yang berkasih-kasih tidak kerana Allah,
itu menjadi seterunya di akhirat nanti. Mereka orang-orang yang takwa, orang yang muttaqin. Di akhirat di antara ketua dengan pengikut-pengikutnya sebagai persahabatan yang baik di atas dunia, dahulu itu bertukar menjadi perseteruan dan perbalahan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksudnya. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam neraka bersama-sama umat yang terdahulu daripada kamu dari jin dan manusia. Jin pun masuk neraka juga. Daripada jin dan manusia. Tiap-tiap satu umat yang masuk ke dalam neraka itu, mana kata mengutuklah ia akan saudara, iaitu sahabat-sahabatnya, golongan sendiri, hingga apabila mereka semua berhimpun di dalamnya, berkatalah golongan yang akhir mengenai golongan-golongan yang pertama di antara mereka, wahai Tuhan kami, mereka ini yang menyesatkan kami, oleh itu berilah kepada mereka azab seksa yang berlipat ganda daripada azab neraka. Allah berfirman, kamu masing-masing disediakan azab seksa yang berlipat ganda, tetapi kamu tidak mengetahui. Dan berkatalah golongan yang pertama, ketua-ketua di antara mereka kepada golongan yang akhir, pengikut-pengikut. Jika demikian hukum Tuhan saat itu, maka tidak ada bagi kamu sebagai kelebihan atas kami. Allah berfirman, oleh itu rasakanlah kamu azab seksa disebabkan apa yang kamu telah usahakan. Syaitan juga melepaskan dirinya. Syaitan pun pelepas diri. Dia kata dia tak ada apa kali. Syaitan ni pelepas diri juga. Kita duduk syaitan atas dunia ni. Bagi akhirat syaitan pelepas diri juga. Daripada sahabatnya. Manusia yang mengikut itu. Mana? Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata syaitan, setelah selesai perkara itu, hisab. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kamu dengan janji yang benar. Memasukkan orang mukmin ke dalam syurga. Dan aku telah menjanjikan kamu, lalu aku mungkirkan janjiku itu kepada kamu. Salahkan diri kamu sendiri. Aku tidak dapat menyelamatkan kamu. Itulah sedang mengajar hormati sekalian. Lepas tu bermolek dengan masa saat itu. Buat kesimpulan hadis ni kata, Al-hubbu fillah. Berkasih-kasihan kerana Allah SWT. Jangan kena kasih kerana setan mari dia asuk kita. Kasih tu untuk dapat faedah. Kita buat dengan bulat hati. Kita nak balasan daripada Allah SWT. Nak sergah Allah SWT. Kita nak kasih-kasih sayang itu. Tak ada kira lah suami kasih kepada isteri dengan ikhlas hati. Dengan kerana Allah. Barulah setan yang tak mari haru. Dan isteri pun kasih kepada suami dengan kerana Allah SWT. Iaitu nak taat kepada Allah SWT. Tak deraka kepada suami. Dan suami pun tak lupa nafkah-nafkah dan bela jaga isteri-isteri dan anak pinak dalam keluarga masing-masing. Nak buat jadi keluarga jannah, tak lain tak bukan suami isteri saat itu kena duduk pakatan dengan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita nak sepenuh dunia dan akhirat. Lepas tu mari daripada ni pula dah. Alhamdulillah pagi limu-limu ni. Ayah mak pun ada banyak ni mari Allah berpuluh-puluh. Dia dalam apa ni, di dalam telefon tangan ni, dalam apa ni Facebook live. Terima kasih ni Sakirah Daming selamat pagi ayah mak. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat sejahtera.
yang dikasihi oleh Allah SWT. Selamat pagi ayah mak และทีมงานทุกคนทีเดียวอัลฮัมดุลิลละห์ที่ตื่นมาทันเนี่ยฟังอายะห์มะนาซีฮะได้เพิ่มความรู้เพิ่มอามาลขอองค์อัลลอฮ์ทรงตอบแทนอายะห์มะและทีมงานทุกคนค่ะtidak. Lalu tu sedang merahmati sekalian. Allah juruhnya. Terima kasihlah. Lepas tu tolong siapa lagi weh. Ajak-ajak demo. Tak lain tak bukan. Kita ajak buat kebajikan. Iaitu tak lain tak bukan sergalah. Balasnya Allah SWT. Pani Assalamualaikum ayah mak. Turn TC. เปิดรอฟังอายะห์มะทุกเช้านี่Salwa ni. Terima kasih ni Salwa. Ajak orang lain ketiklah. Deh. Pakak-pakak ajak. Setengah-setengah tu. Kemarin ada saudari kita daripada tempat dakwah. Mari dia duduk dalam kawasan dakwah tu lah. Mak cik mari kemarin mari berziarah mak wa rumah. Lepas tu mari berziarah ayah mak. Dia ayat kata Allah Alhamdulillah lah. Dia kata dia dulu tak ada duk mengaji apa. Tak tahu apa. Lepas tu boleh sepatah dua daripada ayah mak sana itu. Lah ni Alhamdulillah. Wasa cerah mata-mata. Cerah hati-hati. Deh. Terima kasih weh makcik weh. Tak ingat nama dah makcik tak ada ayat nama. Tak apalah. Dek kawasan tempat apa ni. Kawasan dakwah di jalan kita ni. Makcik duduk rumah anak dia. Lepas tu umur 50 lebih dah. Deh. Bawa mutu ada sing sungguh mutu dia. Ya mak. Boleh bawa mutu pergi duduk berziarah waris berziarah apa. Duduk gagah lagi lah. Dekat-dekat 60 dah. Deh. Selamat ayah mak. Rekan Dimak. Daripada anakku sayang. Aduh. Nainam pakai anakku sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta wi selamat deh. Minta wi kuat ke iman. Minta wi jadi kekasih Allah SWT belaka peminat-peminat kita. Daripada Mu'i Campuan. Salam ayah mak. Selamat pagi. Yo, selamat pagi. Minta wi Tuhan beri kurniakan wi cerah hati dan beriman teguh dengan Allah SWT. Deh. Lepas tu jangan lupa tu ayat demo ratik ajak-ajak demo. Kenapa? Kerana dengar ayah mak mengajar tu tak ada telinga, tak ada bergaduh apa. Deh. Nak molek ada kalah, ada buk tanda. Deh. Kadang-kadang ayah mak pun nak bagikan doa-doa. Deh. Lepas tu saat ni daripada apa ni? Daripada dia saat ni kata, ayah mak nak buka kedai pagi-pagi baca doa gapo atik. Baca ayat kursi. Deh. Ni daripada deh. Mana kau nak cari Adalah tanya saat ni tu mana cari tak temu dah. Deh. Nak buka kedai saat ni tu baca ayat kursi. Nak molek sana itu kita semayah hajat. Deh. Baca ayat kursi. Lepas tu baca alam nasrah. Mudah-mudahan kita selamat. Dan apa ni keberkatan dia ada. Kita nak buat kerja apa-apa dengan keberkatan. Barulah benda-benda kita dapat sana itu dengan suci murni. Pas jual beli pun jangan duk niat nak tipu demo. Ataupun tak harga banyak lebih pada hak. Nak kaya mudah. Tak sah lah. Deh. Hak lagu tu tak berkat. Ni daripada Cik Kru apa ni? Cik Kru Piyak Maya deh. Assalamualaikum ayah mak. Apa ni? Alhamdulillah amin ya rabbil alamin. Pakak berdoa selalu dah. Alhamdulillah. Lepas tu masa kita berkat sangat dah dengan pukul 9 pagi. Setelah lagi jangan lupalah. Apa ni? Daripada apa ni? Ni daripada Amani Saleh. Salam ayah mak. Yak kho doa. Yak kho
doaเวลาเราเปิดร้านที่ตลาดแบบไหน baca doa, baca ayat kursi tu. Kerana ayat kursi sana itu ialah dia pengulu sekalian ayat-ayat Quran. Ni, deh. Baca ayat kursi segala-gala meliputi habis. Dengan murah rezeki, dengan lepas daripada bala, dengan apa sana itu, baca dengan ikhlas. Deh. Itu dia. Nak molek ulai di wala ya'uduhu hifzuma wa unalil azim wala ya'uduhu 3 kali. Nak lepas daripada penyakit-penyakit semua hak nak mari kepada kita sana itu, minta selamat dalam jual beli, dan kalau boleh laba banyak jangan lupa tu keluar zakat tu cepat-cepat sikit. Deh. Itu dia. Kita buat dah boleh dah jangan lupa. Terima kasih kepada Allah. Deh. Iaitu keluar zakat. Penting sekali. Tidak. Lalu tu saya pengen hormati sekalian di pagi ni apa khabar ni? Telefon pun mari dah habis diri dah. Deh. Lepas tu masa kita ada lalai 2-3 minit lagi. 7 hari ni nak buat kesimpulan sikit kata di dalam bulan Muharram ni. Deh. Segala-gala kita doa. Dan tiap bulan pun dia berkat belakang dah. Tetapi dalam pentingnya seperti mana hari Jumaat, hari pengulu sekali hari. Dan ayat kursi ni pengulu panggil sekalian ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Sebab tu banyak demo beramal dengan ayat kursi sana itu. Tuhan jaga keselamatan. Itu dia. Dan Tuhan menambahkan rezeki jauh daripada bala. Deh. InsyaAllah beramal bersama. Lepas tu masa kita ada seminit 2. Ayah mak pun nak suruh kepada Dek Earl. Deh. Selagi dengar khabar berita daripada ibu kota Bangkok, deh, dengar dengan apa suasana lo ni, kita boleh tahu berita, kita boleh beringat, kita boleh jaga, dan kita dapat ilmu daripada apa ni berita-berita.